Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas KAC 102C kumpulan 3 ingin membentangkan bab 8 peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia melalui kajian kami iaitu kajian penghayatan dan keterlibatan masyarakat dalam aktiviti kesukarelawan bencana alam banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Azizat. Nombor pelajar saya 2022810458. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliani binti Ahmad Nasir dan nombor pelajar saya ialah 2022479548. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahman binti Usman. Nombor pelajar 2022872146. Assalamualaikum, nama saya Aiman Sarah binti Muhammad Abdullah. Nombor pelajar 2022679146. Assalamualaikum, nama saya ialah Zarina Zulkifli binti Zulkifli. Nombor pelajar saya ialah 2022483476. Yang pertama, peranan dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Aktiviti kesukarelawanan boleh dikaitkan dengan tanggungjawab sosial. Apakah itu tanggungjawab sosial dan apakah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial merujuk kepada aktiviti atau organisasi yang dijalankan berasaskan kepentingan masyarakat. Menurut Masyitah Sulaiman, kerja kemasyarakatan merupakan satu kewajipan yang dituntut dalam Islam. Hal ini kerana ia dapat merapatkan hubungan sesama masyarakat dan ia juga merupakan salah satu cara untuk membangunkan masyarakat negara dalam ruang lingkup mikro. Islam telah menyediakan garis panduan yang jelas agar kehidupan masyarakat dapat disusun dengan baik. Antara garis panduannya ialah berusaha untuk menggerakkan perpaduan dan berkenalan antara satu sama lain. Akhir kata dengan cara ini, masyarakat dapat melahirkan perasaan kasih sayang dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Terdapat pelbagai bentuk bantuan yang dapat dihulurkan dalam usaha menjalankan tanggungjawab sosial. Antaranya ialah bantuan kewangan. Bantuan kewangan merupakan sumber terpenting kerana ia menyediakan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan ubat-ubatan. Selain itu, penjagaan alam sekitar. Penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak dalam berusaha memastikan alam sekitar dalam keadaan yang bersih. Antara contoh aktiviti yang dapat dilakukan untuk memastikan alam sekitar kita sentiasa dalam keadaan bersih dan ialah dengan menjalankan gotong royong dan kita semula. Selain itu ialah bantuan bencana alam. Contoh bencana alam yang sering berlaku dalam dan luar negara ialah gempa bumi, banjir kilat dan tsunami. Oleh itu, kita mestilah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan kerana bencana tersebut telah memusnahkan banyak kawasan dan menyebabkan kehilangan nyawa dan harta benda. Seterusnya ialah dari segi bantuan bidang pendidikan. Bantuan dari segi bidang pendidikan juga perlu dititikberatkan kerana ia perlu memastikan masyarakat mendapat peluang pendidikan yang sempurna. Contoh bantuan yang dapat diberikan melalui bidang pendidikan ini ialah pemberian beasiswa, makanan dan kelas tambahan. Seterusnya ialah hikmah kesihatan. Hal ini dapat memastikan masyarakat sentiasa peka dengan penjagaan kesihatan. Pihak bertanggungjawab seperti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perlulah menyediakan perkhidmatan kesihatan secara percuma dan pihak berkuasa juga perlulah mengadakan kempen seperti kempen larangan merokok. Selain itu ialah infrastruktur dan kemudahan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaiki kemudahan awam yang telah rosak. Seterusnya ialah membantu pembinaan pusat ibadah, pusat rekreasi dan pusat pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dalam kehidupan sosial. Akhir sekali ialah khidmat kaunseling. Masyarakat pada masa kini sering terdedah dengan gangguan emosi. Oleh hal yang demikian, agensi kaunseling perlulah menawarkan sesi kaunseling secara percuma. Biasanya, kita dapat melahirkan masyarakat yang saling bantu-membantu antara satu sama lain. Seterusnya, kita teruskan pembentangan ini dengan kesukarelaan. Aktiviti kesukarelaan merupakan aktiviti yang dijalankan oleh organisasi, pertubuhan,
badan atau persatuan sukarela. Mereka mempunyai matlamat yang ingin dicapai, iaitu untuk menjaga kebajikan dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Terdapat pelbagai bentuk bantuan yang mereka telah berikan, antaranya ialah bantuan dalam bentuk kewangan, tenaga, masa, sokongan dan bimbingan. Terdapat pelbagai persatuan kesukarelaan yang berada di Malaysia, tidak kira dari pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Antaranya ialah WWF Malaysia. WWF Malaysia merupakan persatuan yang menekankan kepada kebajikan haiwan di Malaysia. Seterusnya, Sahabat Alam Malaysia yang mengutamakan kepada alam sekitar. Selain itu, Youth-Care Malaysia memberikan bantuan kepada komuniti, pembangunan dan sukarelawan. Seterusnya, Mercy Malaysia. Mercy Malaysia merupakan persatuan yang memberikan bantuan kesihatan kepada yang memerlukan. Akhir sekali, Amal Palestin. Seperti yang kita ketahui, Amal Palestin merupakan persatuan yang aktif dan giat memberikan bantuan kemanusiaan di Palestin. Seterusnya, saya Zrena akan menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi ketika melakukan aktiviti kesukarelaan. Cabaran yang pertama adalah kelemahan tadbir urus. Hal ini telah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, berlakunya penggunaan bekas makanan polistirena yang dibuang di merata-rata tempat. Cabaran yang kedua adalah halangan persekitaran. Hal ini kerana terdapat karenah bioreaksi yang menyukarkan bantuan untuk disampaikan. Sebagai contoh, terdapat masyarakat yang tidak menyokong setiap bantuan yang disalurkan oleh pihak NGO. Oleh itu, NGO perlulah diraikan oleh semua pihak yang terlibat. Cabaran yang ketiga adalah sikap orang awam. Hal ini berlaku kerana terdapat masyarakat yang tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan aktiviti kesukarelaan. Mereka juga mempunyai tanggapan yang negatif kepada aktiviti kesukarelaan. Selain itu, masyarakat kurang melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelaan kerana mereka mengharapkan balasan wang ringgit. Seterusnya, apakah objektif daripada kajian yang telah kami lakukan? Objektif kajian bagi kajian ini terdapat 3. Yang pertama, mengenal pasti konsep penghayatan terhadap aktiviti kesukarelawanan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang membantu dalam mewujudkan penghayatan ketersediaan dalam melakukan aktiviti kesukarelawanan. Dan yang terakhir sekali, ialah merumuskan faedah-faedah apabila masyarakat menyertai aktiviti kesukarelawanan. Terdapat satu metodologi kajian yang telah kami gunakan dalam kajian ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang digunakan oleh kami untuk memperoleh maklumat. Google Form merupakan kaedah kajian yang kami gunakan untuk memperoleh maklumat. Terdapat 50 responden yang telah menjawab Google Form melalui link yang telah disebarkan oleh kami melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Di dalam Google Form kami, terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Pada bahagian A, responden diminta untuk mengisi maklumat peribadi seperti umur dan jantina. Pada bahagian B pula, kami telah menanyakan soalan tentang objektif kami yang pertama, iaitu mengenal pasti konsep penghayatan terhadap aktiviti kesukarelawanan. Seterusnya pada bahagian C, terdapat soalan tentang objektif kami yang kedua, iaitu menganalisis faktor-faktor yang membantu mewujudkan penghayatan ketersediaan dalam melakukan aktiviti kesukarelawanan. Seterusnya, dapatan dan pembincangan yang diperoleh daripada metodologi kajian. Dapatan dan perbincangan. Dapatan dan perbincangan merupakan hasil daripada soalan survei yang berdasarkan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti konsep penghayatan terhadap aktiviti kesukarelawanan. Jadi, soalan pertama yang ditanyakan ialah apakah yang anda faham tentang aktiviti kesukarelawanan? Sebanyak 82% responden telah mengatakan aktiviti kesukarelawanan ialah melakukan sesuatu perkara
secara sukarela tanpa mengharapkan sebarang balasan. Sebanyak 98% responden telah bersetuju akan kesedaran pentingnya khidmat kesukarelawanan dalam membantu mangsa yang terlibat dalam bencana alam di negara kita. Dan soalan terakhir, adakah anda berminat untuk menyertai aktiviti kesukarelawanan? Dan sebanyak 92% responden berminat untuk menyertai dan 8% tidak berminat untuk menyertai. Oleh itu, menurut kajian Marta dan Posey, mereka mengatakan kesukarelawanan merupakan satu bidang yang semakin mendapat perhatian dalam meningkatkan keupayaan sesebuah komuniti. Ia juga merupakan satu aktiviti yang mampu memberi nilai kepada pembangunan insan terutamanya golongan belia. Objektif yang kedua ialah menganalisis faktor-faktor yang membantu dalam mewujudkan penghayatan ketersediaan dalam melakukan aktiviti kesukarelawanan. Jadi, soalan pertama yang ditanyakan dalam soalan survei ialah, pada pendapat anda, apakah faktor yang mendorong diri anda dalam menyertai aktiviti kesukarelawanan? Jadi, sebanyak 56% responden telah mengatakan keinginan yang tinggi untuk membantu masyarakat merupakan faktor yang mendorong diri mereka. Manakala 24% responden telah mengatakan faktor yang mendorong diri mereka dalam menyertai aktiviti kesukarelawanan ialah membantu memenuhi keperluan asas kepada masyarakat yang memerlukan. Dan yang terakhir ialah 20% responden telah mengatakan faktor yang mendorong diri mereka dalam menyertai aktiviti kesukarelawanan ialah faktor pengaruh belakang sebaya. Soalan kedua daripada objektif yang kedua ialah, jika anda ingin membantu mangsa yang menghadapi bencana alam, apakah bentuk bantuan yang dapat anda berikan? 40% daripada kajian kami telah mengatakan bahawa mereka akan memberikan bantuan secara pemberian makanan, diikuti oleh 26% secara wang ringgit dan akhir sekali 22% daripada pemberian pakaian. Soalan terakhir daripada objektif kajian yang kedua ialah, jika anda seorang sukarelawan, siapakah yang mendorong anda untuk menyertai aktiviti kesukarelawan? Melalui kajian kami telah mendapati masyarakat dan media sosial telah memberi peratusan yang sama iaitu 30%, diikuti oleh 24% daripada keluarga. Oleh hal yang demikian, kita dapat melihat bahawa masyarakat dan media sosial memainkan peranan yang penting dalam memotivasikan masyarakat untuk menyertai aktiviti kesukarelawan. Menurut Clary dan Cinder, mereka berpendapat bahawa faktor terbesar untuk masyarakat menyertai aktiviti kesukarelawan ialah faktor persekitaran. Oleh hal yang demikian, faktor persekitaran memberikan impak yang besar kepada masyarakat untuk memotivasikan mereka dalam aktiviti kesukarelawan. Soalan pertama daripada objektif kajian yang ketiga ialah, apakah faedah yang anda akan perolehi jika menyertai aktiviti kesukarelawan? 76% daripada responden kami telah mengatakan bahawa faedah yang akan mereka perolehi ialah dapat membantu rasa simpati dan sifat tolong-menolong antara satu sama lain. Soalan kedua daripada objektif kajian yang ketiga ialah, adakah anda akan mendapat faedah apabila menyertai aktiviti kesukarelawanan? 100% daripada responden kami telah mengatakan bahawa mereka akan mendapat faedah apabila menyertai aktiviti kesukarelawanan. Soalan terakhir untuk objektif kajian kami yang ketiga ialah, pada pendapat anda, adakah masyarakat sekeliling juga akan mendapat faedah daripada aktiviti ini? 100% daripada responden telah bersetuju bahawa masyarakat sekeliling juga akan mendapat faedah daripada aktiviti kesukarelawanan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Menurut Roshilawati Matrai, kesukarelawanan merupakan platform terbaik dalam usaha memecahkan tembok dan merapatkan jurang sosial antara masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Selain itu, terdapat cadangan dari segi faktor dan faedah. Seterusnya, cadangan. Hasil daripada kajian yang kami lakukan, terdapat beberapa cadangan yang dapat kami kemukakan. Antaranya cadangan dari segi faktor dan faedah. Bagi dari segi faktor, ialah keinginan yang tinggi untuk membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan. Antaranya orang yang mengalami
bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa bentuk bantuan yang dapat kita beri. Bagi kajian ini, makanan adalah bentuk bantuan yang sangat disukai oleh masyarakat untuk memerlukan bantuan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak lagi bentuk bantuan yang dapat diberikan seperti pemakaian, wang ringgit dan sebagainya. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan waktu yang terluang dengan menyertai berbagai aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan. Ini adalah salah satu cadangan faktor untuk kajian ini. Dengan itu, masyarakat tidak menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah dan tidak memberi manfaat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Oleh itu, masyarakat dapat menghabiskan waktunya dengan melakukan aktiviti kesukarelawanan tanpa melakukan aktiviti yang melalaikan. Di samping itu, cadangan untuk dari segi faedah. Cadangan untuk dari segi faedah ialah yang pertama, menyertai aktiviti kesukarelawanan ini dapat membantu masyarakat merasa simpati dan memupuk sifat tolong-menolong sesama manusia. Masyarakat yang menyertai aktiviti kesukarelawanan ini dan rakan-rakan atau orang sekelilingnya juga mendapat faedahnya. Hal ini kerana aktiviti kesukarelawanan ini memberi impak yang positif kepada masyarakat serta orang sekelilingnya bahawa ada yang lebih susah daripada diri kita serta merta memberi pandangan yang lebih meluas bahawa kita perlu bersyukur apa yang ada. Selain itu, masyarakat dapat membentuk nilai toleransi dalam diri masyarakat. Ini adalah satu faedah cadangan. Sebagai contoh, semasa aktiviti kesukarelawanan dilakukan, masyarakat perlu berinteraksi antara satu sama lain sama ada mereka kenal sama satu lain ataupun tidak, dan serta-merta menjalinkan hubungan kerjasama untuk menghabiskan suatu tugas yang diberikan. Sebagai contoh, membersih rumah yang menghadapi bencana alam banjir. Oleh itu, kita perlulah melibatkan diri kita dalam aktiviti kesukarelawanan untuk memberi faedah-faedah yang lebih baik kepada diri kita dan orang sekeliling. Akhir kata, kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada hasil kajian ini. Jadi, anda telah sampai ke penghujung video kami. Kesimpulan yang kami dapat rumuskan daripada tajuk kami adalah aktiviti kesukarelawanan merupakan aktiviti yang dapat dilakukan secara rela hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Berdasarkan keseluruhan kajian yang telah kami lakukan, setiap responden memberikan pendapat yang berbeza mengenai penglibatan masyarakat dalam aktiviti kesukarelawanan. Oleh itu, masyarakat mestilah berganding bahu dalam meningkatkan lagi penglibatan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Kita mestilah peka dengan setiap program kesukarelawanan yang diadakan oleh pihak NGO. Do ba 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 do do ba do 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 a boo ba do ba do boo boo ba do.